Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siaran rakaman. Saya tak buat live sebab mungkin percubaan. Okay, so saya adalah Ahmad Faizuddin Mirzali, analis untuk CDG Global, juga merangkap sebagai business development di CDG Global, mana saya merangka strategi bisnes. Saya juga ada pengasas majalah Labo Global. Boleh pergi ke majalah laboglobal.com untuk melihat intipati terbarulah tentang ekonomi dan peluang dagangan yang ada yang kami sediakan. Okey, so malam ni ringkas saja video ni untuk saya share sedikit view tentang pasaran. Maaf, saya janji hari tu tapi saya tak berapa nasihat. Tapi sekarang dah okey lah. Alhamdulillah, bukan COVID, demam biasa saja. So, apa yang saya nak sentuh pada malam ni adalah peluang pasaran yang mungkin kita perlu tengok peluang yang ada. Okay, so first kali untuk melihat kepada peluang dagangan, kita perlu melihat kepada beberapa faktor lah. Sebagai contoh, faktor fundamental. Okay, yang kita perlu tengok apa keadaan pasaran semasa, apa yang situasi ataupun kita katakan news lah yang boleh menggerakkan pasaran pada ketika ini, pada minggu ini. So, kita boleh pergi ke mana-mana laman web yang melibatkan forex calendar, forex economic calendar, okay, yang boleh kita jadikan sebagai panduan. Okay, saya dah pergi ke My Forex Book. Antara benda yang saya nak tengok pada malam ni adalah US dollar, di mana malam ni sangat banyak news-news yang berkaitan USD. Yang kalau melibatkan USD, dia akan menggerakkan ke semua pasaran sebenarnya, sebab USD ni adalah sebuah negara yang terbesar, ekonomi terbesar dunia. So keputusan yang dibuat oleh Federal Reserve ataupun report-report yang keluar pada malam ini dan juga malam esok, kita ada NFP kalau tak silap saya, yes, non-farm payroll. Keputusan yang keluar akan memberi impak pada pasaran. Okay, so nak tahu lebih lanjut tentang fundamental, apa peranan news-news yang ada, peranan news mana yang perlu diberi perhatian, yang mana yang kita bukan tak beri perhatian, cuma impak dia tak berapa nak besar, itu perlukan khas lah, maksudnya kelas yang saya perlu bincangkan, perlu explain, perlu present kepada anda kenapa dan bagaimana kesan news tersebut. Okay, so malam ni secara ringkasnya kita akan hadapi banyak news-news yang berkaitan dengan USD. Okay, kalau tengok dekat skrin saya sekarang ni pun sangat banyak news-news yang ada. Yang penting, agak penting, jobless sangat penting, ADP employment sangat penting, PMI pun ada malam ni, so auction pun ada. So pada malam ni mungkin malam USD. Okay, so saya secara ringkasnya saya banyak share saya punya entry ataupun saya punya idea trading. Okay, saya tak katakan inilah benda yang perlu anda follow. Terpulang kepada masing-masing. Anda perlu ambil pendekatan, belajar dan tengok signal ataupun hint yang diberi oleh orang yang anda follow. Jangan ambil bulat-bulat. Tapis dengan kefahaman anda. Okay, macam tadi, sejam sebelum tadi saya buat satu analisis dan saya share kepada semua orang GBP USD, di mana saya membuat keputusan untuk ambil sell seperti mana anda nampak dekat saya punya screen tu. SLDP saya dah siap letak kat situ. Okay, saya dah siap letakkan dekat situ. So kalau kita tengok GU, okay, ni adalah GU yang saya share tadi. Sekejap saya alihkan saya punya ni. Okay, so Alhamdulillah apa yang saya share tadi dah menghasilkan profit. Tak besar lah, baru beberapa pips. Okay, dalam 30 ke 40 pips. Saya masih menjangkakan jatuhan akan berlaku bergantung kepada pasaran, bergantung kepada news yang berkaitan USD. Okay, kenapa saya nak ambil sell GU? Sekarang ni kita dah masuk ke suku tahun ketiga. Alhamdulillah dah melepasi suku tahun kedua, dah masuk ke suku tahun ketiga. Banyak report secara fundamental lah, saya tulis sikit kat sini, secara fundamental. Mungkin sebelum ni ada yang tersilap, saya tak katakan semua analisa yang saya buat ni betul. Ada yang kadang-kadang terlebih awal, ada yang terlambat, tapi ini kefahaman saya lah. Secara fundamental, banyak report yang keluar laporkan bahawa ekonomi US pulih. Okay, ini benda yang saya nampak. Okay,
banyak yang kata inflation semakin meningkat, peluang pekerjaan makin banyak, klaim orang-orang yang tidak bekerja ataupun istilah menganggur semakin berkurangan, menunjukkan trend pemulihan ekonomi US sedang berlaku. Apabila saya melihat trend pemulihan ekonomi US sedang berlaku, so saya terus buat keputusan bahawa kita perlu cari buy USD. Okay, saya buat keputusan lah secara kasarnya buy USD. Okay, so ini keputusan yang saya buat pada minggu ini. Okay, so apabila saya nampak benda ni, kita perlu buy USD. Okay, bila saya nampak kita perlu buy USD, saya terus buat lukisan secara teknikal. Lukisan secara teknikal akan membantu untuk membantu entry, cari entry. Okay, so ini yang saya buat, ini yang saya maksudkan dengan saya gabungkan fundamental dan technical adalah melalui cara macam ni. Saya buat sedikit bacaan, saya buat sedikit jangkaan dan saya buat satu keputusan trading berdasarkan technical lah. Okay, sepatutnya saya mungkin perlu buy di atas kalau nak ambil orang kata sebagai entry paling cantik dekat atas lah. Apabila price membuat high. Oops, silap. Sekejap high. Dan kalau price cuba membuat new high, okay, ini pun kalau nak faham kena masuk kelas. Okay, teori yang sangat simple tetapi membantu. Jadi simple je. Dia tak perlu pening kepala dan kita adalah sedikit tambahan dari segi teknikal-teknikal yang lain. So ini saya namakan sebagai channel, price movement channel. Okay, so saya suka bermain dengan channel. Ujung-ujung channel, kalau price buat new high, saya akan masuk sell. Okay, dan tadi kenapa saya masuk sell? Simple. Lepas saya buat keputusan secara fundamentalnya, peluang untuk USD mengukuh tu ada dan saya melihat secara teknikal, kalau anda tengok dekat lukisan yang saya buat sekarang ini, okay, saya nampak okay, paling tinggi pun dia akan touch new high. Saya punya teori simple je. Tadi masa price dekat sini, saya share secara terbuka entry saya yang ni, saya ambil risk, SLTP saya tunjuk siap-siap, saya punya jangkaan harga paling kuat dia akan pergi sini, paling kuat dia buat new high, paling kuat dia tutup entry saya kena SL pun tak apa, tapi saya akan masuk balik sebab kalau dia buat new high, saya akan sell balik di kawasan tu sebab saya yakin price akan jatuh balik. Okay, sekarang ni contoh sekarang ni kita dah profit, nak close, terpulang pada anda. Kalau anda nak hold, itu risiko yang anda kena ambil. Saya tak boleh katakan confirm dia akan terus turun jauh dan sebagainya, tapi insyaAllah peluang untuk jatuh tu adalah sangat cerah. Okey, selain daripada GU, tadi juga saya share tentang hari ni sahaja saya dah share banyak benda kot. Okey, USDT ni pun insyaAllah sekejap lagi saya kupas. Okey, UCAD saya menjangkakan price akan naik. Okey, kalau kita tengok kalau kita buka pair UCAD USD CAD ada tak sini. Okey. So USD CAD. Okey. Saya masih ada lagi position yang floating kat atas, tak apa. Kita kawal. Okey, so sekarang ni apa yang saya share tadi, entry yang saya share yang tadi tu, yang saya share petang tadi dah pun menghasilkan profit. Okey. Cuma saya letakkan TP saya dekat situ, dekat hujung okey. Saya letak TP saya dekat hujung. Hujung entry tu, hujung TP tu, hujung resistant, previous resistant. So okay, secara teknikalnya saya melihat peluang untuk harga naik dan touch itu adalah sangat penting. So sangat cerah. Apa yang saya jangkakan, harga akan naik, lepas tu dia buat sedikit terjunan, lepas tu dia akan naik balik, lepas tu dia akan retrace, lepas tu akan ada satu lonjakan penting, pop naik, tutup, close kita punya entry, profit, cukup. So pergerakan akhirnya tetap akan berlaku macam ni. Harga tetap akan bergerak dalam bentuk channel sebenarnya. So itu UCAD.
Selain daripada tu saya juga share, tadi saya share apa lagi Okay, NU Cell. Kita tengok NU Cell. Ada beberapa pair yang saya share, saya rasa berbaloi untuk kita ambil. Okay, sekarang ni NU Cell. Okay, untuk account ni saya tak masuk. Tapi secara live saya share, saya yakin yang NU akan jatuh lagi. So saya akan sell di sini. Secara live. Oh, tak sedang masuk sebenarnya. Ni, okay, kejap. Exotic. Okay, saya dah masuk. Betul-betul, dah masuk di silap. Okay, tadi tu ECN punya chart. Okay, so saya melihat jatuhan akan berlaku dan akan terus berlaku. Ini adalah pembentukan head and shoulder sebenarnya. Shoulder, head and shoulder. Okay, so saya ambil peluang untuk sell. Ada kalau saya ada account yang lagi satu yang mana saya buat full margin saya masuk dekat S tu. Full margin saya masih hold lagi, alhamdulillah masih. Dah nak jatuh jauh lagi. Okey, sampai mana ni jatuh? Okey, simple kalau saya nak tunjuk kepada anda di mana target TP saya berkemungkinan di sini. Okey, kenapa dekat situ? Inilah kawasan previous. Tetapi kalau anda nak hold lebih lama, apa yang saya jangkakan dia akan jatuh sampai sini tau. Kenapa saya jangkakan harga akan jatuh sampai situ? Sebab pergerakan akan membuat harga akan membuat satu pergerakan macam ni. Dibuat new low. Lepas dibuat new low, dia akan patah balik atas ni. Okay. So ini jangkaan saya untuk pair NU. Okey. Saya kata tadi dalam sesi awal tadi saya ada mengatakan bahawa secara fundamental banyak report melaporkan bahawa ekonomi sekarang ni sedang pulih. So kita tengok US economy inflation sekarang. Kau tengok secara newsnya. Okay, ini Financial Times. US inflation gauge jump as recovery accelerate. So, saya secara fundamentalnya saya tak suka mengupas result di dalam kalender. Result sebiji-sebiji contoh Indonesia jobless claim, saya tengok saja. Saya faham benda tu ada kesan pada market tapi saya tak suka kupas. Kenapa? Kupasan yang saya buat tidak memberi kesan kepada market. Tetapi kupasan yang dibuat oleh Financial Times, kupasan yang dibuat oleh contoh-contoh big media ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh orang-orang penting seperti Governor, seperti Chairman Fed iaitu Jeremy Powell dan siapa-siapalah yang penting, yang orang-orang besar, itu yang memberi impak pada market. Okey, saya ulang sekali lagi, saya tak suka untuk mengupas sendiri dari sudut pandang saya sebab sudut pandang saya tidak memberi kesan kepada market, tetapi sudut pandang sebagai contoh ini adalah Financial Times. Financial Times mereka adalah sebuah media yang berpengaruh di mana kenyataan mereka perlu selari dengan apa yang dikeluarkan oleh orang penting seperti Governor, analis yang besar, analis institusi dan sebagainya perlu selari. Sebab itu saya lebih suka melihat kepada laporan yang dikeluarkan oleh Financial Times selarikan dengan kefahaman teknikal dan rangka idea dagangan. Itu cara saya gabungkan fundamental, sentimen dan teknikal. Okey, simple sebenarnya nak faham fundamental, tetapi anda kena belajar daripada basic asas macam mana memahami semua tu. Okey, itu saja pada malam ni, simple. Saya akan sambung lagi di lain waktu. Ini siaran percubaan, ini bukan siaran live, ini rakaman, tetapi insyaAllah cukup masanya saya akan buat secara live. Okey, dan kita akan bincang lebih lanjut tentang pasaran insyaAllah. Saya nampak bulan 6 sampai bulan 12 ni, 6 bulan ni kita boleh buat duit yang agak banyak sebab arah tuju market tu dah semakin jelas. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat malam.